Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kod khusus subjek MPU 23052, Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Kami dari kumpulan 3 nak membentangkan tentang TBM, iaitu tugasan berasaskan masalah, dan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah gerhana bulan dan matahari. Nama saya Muhammad Aiman bin Rafi'i. Nombor kad matrik 03 DKA 22F1083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Balkis binti Muhammad Ridwan. Nombor matrik 03 DKA 22F1071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Batisha Aisyah binti Muhammad Safawi. Nombor matrik 03 DKA 22F1067. Assalamualaikum, nama saya Danish Fitri bin Mazlan. Nombor kad matrik 03 DKA 22F1118. Yang pertama adalah pengenalan. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi pada sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebahagian atau keseluruhan penampilan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan ini dia akan jadi apabila sebahagian atau keseluruhan bulan tertutup oleh bayangan matahari. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan kerana terhalang oleh bumi. Keadaan ini menunjukkan bahawa gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada saat bulan purnama. Sekarang masuk gerhana matahari. Pada saat matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, maka bayangan bulan akan mengenai bumi. Peristiwa ini disebut sebagai gerhana matahari. Kerana bulan yang kecil daripada bumi, jadi hanya sebahagian tempat yang di permukaan bumi yang terkena bayangan bulan. Maka sebahagian tempat sahaja yang mengalami gerhana matahari. Seterusnya adalah pengaruh gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari berpengaruh kepada kehidupan plankton dan fenomena alam seperti turunnya suhu, perubahan angin menjadi kencang, tekanan udara turun dan meningkatnya kekeruhan udara. Yang kedua pula, gerhana bulan. Gerhana bulan akan menyebabkan kekuatan gravitasi bumi semakin berkurang. Jadi, dapat disimpulkan bahawa pada saat terjadi gerhana bulan, maka permukaan air laut akan cenderung mengalami pasang maksimal. Hari ini, saya nak cakap pasal solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana dikenali sebagai solat kusuf atau kusuf. Solat ini mengandungi 2 rakaat. Solat ini dilakukan sewaktu gerhana bulan dan gerhana matahari. Solat ini disunatkan untuk setiap umat Muslim untuk melakukan solat ini. Solat gerhana matahari dilakukan sewaktu gerhana terjadi sehingga gerhana hilang. Niat solat sunat gerhana. Usalli sunatan kusufi ra'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat gerhana 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ayat Al-Quran dan Hadis Fussilat ayat 37, Allah SWT berfirman, dan sebahagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Seterusnya, iaitu pensyariatan solat sunat gerhana. Nombor 1, Allah menyatakan dalam surah Al-Fussilat ayat 37 yang bermaksud, dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia mencipta malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah pula kamu sujud kepada matahari dan janganlah kamu sujud kepada bulan. Sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya sekiranya kamu benar-benar menyembah Allah. Manakala yang nombor 2, menurut hadis, ketika berlaku gerhana matahari pada hari kematian puterinya Ibrahim, Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan hanyalah 2 daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak gerhana kerana matinya seorang atau kerana hidupnya. Apabila kamu menyaksikannya, hendaklah kamu bersolat dan berdoa sehingga ia terang kembali. Kesimpulannya,
Contohnya, gerhana matahari ini terjadi apabila kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari, menyebabkan cahaya matahari ditutup sama ada separa atau sepenuhnya. Disebabkan bidang orbit bulan terhadap ekliptika berbeza dengan matahari, sehingga tidak setiap bulan terjadi gerhana matahari, tetapi setiap gerhana matahari terjadi di awal bulan. Banyak hal-hal yang berbau mitologi dalam memahami peristiwa gerhana baik matahari dan bulan. Hal tersebut terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam agama Islam, peristiwa gerhana tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mitologi. Adapun ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gerhana. Sebagai seorang umat Islam, kita haruslah mempercayai kewujudan fenomena seperti gerhana ini. Hal ini disebabkan kita dapat tahu betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Slide yang seterusnya merupakan lampiran daripada grup kami. Terdapat juga gambar-gambar gerhana matahari dan cara peredarannya dan cara berlakunya gerhana matahari. Solat gerhana itu berdasarkan ru'yah, bukan hisab. Maksud ru'yah di sini ialah penglihatan atau pandangan. Contohnya, ru'yatul hilal, melihat anak bulan untuk menentukan permulaan Ramadan. Pada slide rujukan ini, anda semua boleh dapat lihat link-link yang kami dapat untuk dijadikan sebagai sumber rujukan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekian, terima kasih.